Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan secara live dan eksklusif di Bernama TV, dan kita membincangkan satu topik yang cukup menarik bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah melindungi ekonomi negara. Sesuatu yang cukup relevan, sesuatu yang cukup kena pada tempatnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan, siapa lagi kalau bukan Datuk Ahmad Maslan yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Baru balik daripada Sarawak tu ya? Melawat mangsa banjir. Itu antara perkara yang akan kita bincangkan nanti, Datuk ya. Dan kepada penonton-penonton yang kebetulan berada bersama kami sekarang ini secara live dan eksklusif di Ruang Bicara ini, seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda untuk membolehkan anda memberi pandangan dan juga pendapat dan berkongsi apa saja bersama dengan tetamu istimewa saya ini. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan, 03 20594624 dan juga 0320594625. Baiklah, kita nak sembang-sembang bersama dengan Yang Berhormat. Saya ingin memulakan Datuk Maslan berkaitan dengan kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Switzerland. Dan sesuatu yang cukup menarik, sesuatu yang cukup positif sebenarnya telah pun disuarakan ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertemu dengan pelabur-pelabur asing yang kebetulan juga berada di sana. Dan pelabur-pelabur asing menyatakan bahawa mereka cukup yakin, mereka cukup confident dengan ekonomi Malaysia yang dikatakan mempunyai economic fundamental yang cukup kukuh, cukup kuat. Jadi apakah ini menunjukkan satu indikasi bahawa sesungguhnya walaupun dunia sedang menghadapi satu masalah ekonomi yang agak berat, tetapi Malaysia masih lagi kuat dan kukuh dari segi ekonominya. Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saudara Syarkawi dan Bernama TV yang memberi peluang pada saya untuk menyatakan sesuatu tentang ekonomi semasa. Pada malam ini kita bersiaran apabila timbul isu-isu penting negara. Khasnya tentang ekonomi, dan Alhamdulillah saya dapat memberikan pandangan-pandangan berdasarkan pada fakta-fakta daripada Kementerian Keuangan, daripada Bank Negara. Davos, Switzerland. Dah pernah pergi? Dah pernah pergi ke belum? Saya dah, Pak. Hebat. Switzerland tempat yang indah. Di situ juga pemimpin-pemimpin dunia berkumpul, dan Perdana Menteri menyebut ada 3 syarikat asing yang berminat untuk membawa pelaburan ke Malaysia dengan nilai 5,000 juta, 5 bilion lebih, hasil daripada perbincangan beliau di Davos. Walaupun beliau memendekkan pemergian ke Davos kerana pergi ke Arab Saudi, kerana kemangkatan Raja Abdullah. Namun setakat mana yang beliau berada di sana, kita telah dapat peluang pelaburan. Itu menunjukkan apa, Syarkawi? Menunjukkan bahawa pelabur di luar sana yakin tentang kestabilan Malaysia. Apabila mereka ingin melabur satu tempat, antara perkara utama yang dilihat oleh pelabur, kestabilan politik. Itu nombor satu. Yang kedua ialah kestabilan dari segi dasar-dasar ekonomi. Yang ketiga ialah bagaimana iklim ekonomi di negara itu. Jika negara sebagaimana tajuk kita pada hari ini, ekonominya mampan, maka mereka akan datang melabur di tempat kita. Itu satu bagi saya lah satu pengiktirafan yang cukup tinggi kepada negara kita sendiri. Dan kalau kita imbas kembali kenyataan yang telah pun ataupun lebih saya anggap sebagai suatu penerangan yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Selasa lalu, pelbagai langkah yang bersifat proaktif, langkah yang bersifat intervensi telah pun akan dilakukan oleh kerajaan, terutamanya yang melibatkan bajet 2015 dalam usaha untuk melihat berlandaskan kepada perkembangan ekonomi semasa, ekonominya secara global, dan tempiasnya juga dirasai oleh negara kita. Jadi pandangan Datuk sendiri, apakah langkah-langkah yang dicadangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri itu akan membawa kesan yang diharap-harapkan oleh rakyat jelata? Ada 2 punca kenapa perutusan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 20 hari bulan yang lalu. Punca yang pertama ialah kerana
pendapatan kita merosot sedikit akibat daripada kejatuhan harga minyak yang juga melibatkan penyusutan nilai ringgit. Betul. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kita tidak pernah menjangkakan banjir yang begitu besar melanda negara. Saya pergi ke 23 kawasan parlimen yang terlibat banjir di Semenanjung, Terengganu, Kelantan, Perak, Pahang, dan semalam saya pergi ke 3 kawasan parlimen di Sarawak. Hari Isnin dan hari Selasa saya pergi 4 lagi kawasan parlimen di Sabah. Ni apa kena Timbalan Menteri Kewangan pergi melawat banjir ni? Kerana saya ingin memberi penjelasan dan penerangan. Jawatan saya ni Ketua Penerangan juga. Penjelasan dan penerangan apakah perkara yang dibantu oleh kerajaan pada mangsa banjir dan bagaimana dia berhubung kait dengan ekonomi negara kita. Jadi atas dua sebab. Satu, sebab yang kita tidak boleh jangkakan. Harga minyak daripada satu tong $100 jenis Brent paling tinggi pada bulan Jun $115 satu tong pada Jun tahun sudah merudum kepada $48 satu tong, lebih daripada separuh penurunan harga minyak dunia. Kesannya maka merosotan nilai ringgit, pengukuhan dolar Amerika. Akibat daripada itu, kita kena buat perubahan-perubahan adjustment terhadap apa yang telah kita rancangkan. 10 bulan 10 tahun 2014 adalah bajet 2015. 10 bulan 10 tahun 2014 diumum oleh Perdana Menteri 273.9 bilion. Banyak tu. Ya, betul. 273.9 ribu juta. Dan kita adakan bajet itu dengan beberapa assumption. Yang pertama, nilai mata wang kita pada ketika itu $1 kepada RM3.2. Sekarang ini dah kepada 3.6, 3.5. Kemudian kita juga menjangkakan $100 setong. Lepas itu sekarang ini kita kena buat perubahan kepada $55 satu tong. Satu lagi ialah pada ketika itu kita menjangkakan defisit ialah 3.0% untuk tahun 2015. Maka kita buat penambah apa ni kata orang itu menambah defisit kepada 3.2%. Dan satu lagi ialah kita kekurangan 8.3 bilion ringgit dari segi peruntukan akibat daripada kemerosotan pendapatan daripada petroleum. Maka dicampur dan ditolak segala apa yang kita perolehi itu, maka kerajaan membuat pengubahsuaian 5.5 bilion ringgit terhadap kita punya belanja mengurus. Itu perkara dasar yang utama yang diumum oleh Perdana Menteri. Bila Datuk sebut tentang pengubahsuaian ini, intervensi, menyesuaikan diri dengan pendapatan kerajaan sendiri, sesuatu yang juga menarik sebelum kita berehat tu, ada juga pandangan-pandangan yang menyatakan apa akan berlaku selepas ini. Apakah sekiranya harga minyak itu terus merudum, apakah kerajaan terpaksa membuat satu lagi pengumuman untuk mungkin dalam bentuk proaktif dan juga intervensi, terutamanya yang melibatkan bajet 2015 sekiranya harga minyak terus merudum dalam tahun ini? Saya kira mengikut daripada pembacaan dan kajian kita, harga minyak ini dia mungkin tidak akan berada turun di bawah $40 dan ke bawah. Kerana kalau di bawah $40 dan ke bawah setong, pengeluaran minyak itu tidak boleh diteruskan kerana dia sudah berada pada tahap lebih rendah daripada kos. Oleh kerana itu dia mesti berada 40 ke atas. Kita menjangkakan, ahli-ahli ekonomi dunia juga menjangkakan antara 40 ke 70 $US satu tong. Datuk Najib memilih $55 satu tong sebagai purata setahun ini. Itu yang Kementerian Kewangan dan juga
Bank Negara dan beberapa penasihat ekonomi kita memberikan pandangan pilih $55 sebagai purata tahun ini, dan kita menjangkakan apa yang kita pilih itu adalah angka yang hampir tepat. Dan dengan memilih $55 satu tong, kita kekurangan 5.5 bilion ringgit kepada perbelanjaan mengurus. Dan kita ada kaedah bagaimana nak menjimatkan dan mendapatkan 5.5 bilion ringgit itu. Itu sebenarnya pokok utama yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perutusan 20 hari bulan. Dan minyak yang turun ni, Sarakawi, kita nampak tu tengah orang mengisi minyak. Minyak yang turun ni sebenarnya menggembirakan rakyat. Betul ya. Itu sesuatu yang menarik. Ya, dia menggembirakan rakyat tapi mengerutkan dahi pemimpin-pemimpin kerajaan. Rakyat sekarang ada keuangan yang lebih kerana mereka tidak lagi membayar lebih tinggi daripada hari itu. Minyak turun 30 sen dan 35 sen. Dengan 30 sen dan 35 sen, jika mereka berbelanja 40% daripada penjimatan, negara memiliki 3 bilion ringgit lebihan dalam penggunaan swasta, penggunaan awam yang boleh dijanakan dalam multiplying effect, kesan berganda ekonomi. Apakah maksud kesan berganda ekonomi? RM1 yang dibelanjakan, katalah RM1 sebotol mineral water, saya pernah sebut contoh ini, ia dibahagi pada 4 orang RM1 itu. Maksudnya pengeluar air mineral, pengeluar botol air mineral, pengeluar label air mineral, dan penjual air mineral. RM1 itu dibahagi pada 4. Dengan lain perkataan, ini yang dipanggil sebagai multiplying effect ataupun kesan berganda dalam hukum ekonomi. RM1 yang dibelanjakan, dia mengembangkan 4 kali ganda, dibahagi pada 4. Jadi 3 bilion, 40% daripada penjimatan yang rakyat dapat daripada minyak yang turun itu dibelanjakan, 40% itu dibelanjakan, jumlahnya 3 bilion. 3 bilion itu bukan nilai 3 bilion dalam ekonomi. Dia berganda 4 kali. 3 kali yang menyebabkan ekonomi itu berkembang. Semacam kita bagi BRIM. Ada orang tak suka bagi BRIM. Tapi dia ambil juga. Satu sebab dia tak dapat BRIM. Yang kedua mungkin bukan idea dia BRIM itu. BRIM ini bukan hanya membantu rakyat, tetapi dia juga mengembangkan ekonomi setempat. Daripada Perlis sampai ke Sabah, RM300 yang pertama yang kita bagi kepada pendapatan 3,000 dan ke bawah, RM350 kepada orang muda pendapatan 2,000 dan ke bawah, RM200 yang pertama yang kita bagi pada pendapatan 3,000 dan 4,000. Jumlah pada tahun ini 5.3 bilion akan kita bagi lagi pada Mei 28 hari bulan, September 28 hari bulan. Ia menggandakan ekonomi setempat. Laku kedai runcit, laku kedai mamak, laku kedai Cina, laku kedai Melayu, laku kedai India, laku kedai Iban, Kadazan, Dusun, Bajau, Bidayuh, Murut, laku kedai di Rumah Panjang, laku pasar tani, pasar malam, pasar lambak, pasar borong. Itu dalam konsep multiplying effect ataupun kesan berganda ekonomi. Okey. Nanti kita sambung lagi apa ni, Datuk. Semakin menarik sebenarnya perbincangan kita ini, dan kita akan berehat buat seketika. Tetapi kepada anda yang sedang berada di luar sana, gunakanlah kesempatan ini untuk memberikan pandangan dan juga pendapat, dan kongsilah apa saja bersama dengan Datuk Ahmad Maslan, kerana beliau adalah merupakan seorang timbalan menteri yang begitu terbuka sebenarnya, akan menjawab apa sahaja persoalan yang mungkin akan anda bangkitkan. Jadi panggil kami di 03-2059-4624 dan juga 03-2059-4625. Kita rehat dulu. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV.
Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Kita bercakap tentang melindungi ekonomi negara dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan iaitu Datuk Ahmad Maslan di studio bersama dengan saya. Baik, sebelum kita teruskan, difahamkan ada pemanggil di talian sekarang ini, Ching dari Kuala Lumpur. Kalau tak silap saya. Halo? Halo, Ching? Chin. Halo, Chin? Hai. Halo? Terputus. Tak tahu sama ada Chin. Okey, terputus. Jadi Chin, tak apa. Panggil kami semula Chin. Baik, tadi Datuk sentuh tentang banjir. Itu juga menarik dan saya difahamkan Datuk baru saja kembali daripada Sarawak kerana Sarawak juga sekarang ini dilanda musibah banjir. Jadi sesuatu yang di luar jangkaan untuk kali ini. Musibah banjir yang begitu besar mengakibatkan kerugian dan juga kesengsaraan kepada rakyat di negeri-negeri yang terlibat dengan banjir. Dan sekarang ini mereka menunggu-nunggu tindakan segera pantas daripada kerajaan untuk membantu mereka mengatasi apa yang mereka alami sekarang itu. Pertama, yang mangsa banjir 400,000 orang Syarkawi. Betul. Saya pergi ke satu tempat nama Kampung Limau Kasturi di Gua Musang, Kampung Lak Loh di Kuala Kerai. Wah, amat tragik. Rumah daripada kiri pergi ke kanan, rumah tinggal tangga, kemudian rumah kayu di atas rumah batu. Rumah dibawa arus ke dalam sungai. Kampung Limau Kasturi itu 304 keluarga. Saya dipahamkan 150 rumah hancur. Oleh kerana itu kerajaan buat keputusan, bajet ni daripada Kementerian Kewangan lah, daripada mana lagi. Kemudian banjir ni banjir lumpur tu. Kenapa banjir lumpur? Kerana hutan tadahan hujan itu apabila sudah tidak ada, yang menadah hujan ialah bukit-bukit yang gondol. Maka bukit-bukit yang gondol itu airlah yang dibawa arus membawa lumpur. Air biasa tidak mempunyai kekuatan maksima untuk membawa sebuah rumah ke dalam sungai. Tetapi air yang berlumpur, velocity air itu semakin kuat dan dia boleh menyebabkan rumah runtuh. Jambatan pula rosak kerana dilanggar balak, bukan dilanggar air. Jadi itu yang menjadi perkara yang begitu hebat. Saya pergi ke Sarawak, tidak ada banjir lumpur. Kerana banjir di Sarawak ialah hujan lebat dan air pasang penuh. Itu punca. Tetapi di Kelantan misalnya banjir lumpur. Ini kita menerima teguran-teguran dengan terbuka lah. Walaupun lesen pembalakan katanya tidak ada, tapi lesen pertanian ada. Sebelum ditanam sawit dan juga getah, dibuang, ditebang segala balak itu. Mudah-mudahan dia memberikan iktibar pada kita semua. Kerajaan pusat bagi apa? RM500 setiap keluarga yang pindah. Sama ada pindah ke pusat pemindahan ataupun pindah ke rumah keluarga. Itu satu. Selain daripada kita bagi wang anak sekolah, selain daripada BRIM yang diawalkan, kita bagi juga 500 juta kepada MKN untuk kebajikan banjir ni, 500 juta. Yang
di dalam MKN itu sudah ada 200 juta lebih. Bererti ada 700 juta untuk MKN tabung itu, kebajikan kepada mangsa banjir. Kemudian 893 juta lagi untuk penebatan banjir, membaiki sungai, aliran sungai, supaya sungai di dalam dan diluruskan. Itu 893 juta. 800 juta lagi, ya 700 campur 800, 93 campur 800 juta. Apa lagi yang 800 juta itu? 800 juta itu adalah untuk membaiki prasarana yang rosak. Jambatan jalan yang raya, runtuh, jalan raya yang jerlus. Saya pergi ke Dungun, ada 4 kawasan jalan itu jerlus sebesar-besar, 2-3 buah rumah, ya, jatuh ke bawah jalan itu, ya. Itu perlu diperbaiki. Saya pergi ke Tumpat melihat bagaimana kawasan yang putus jalan, dan bagaimana kawasan sekolah-sekolah, masjid yang tenggelam, ditenggelami air. Banyak betul. Sekolah saja perlukan RM500 bilion untuk pembaikan dan pembersihan dan sebagainya ini. Itu belum lagi kerosakan tanaman dan juga ternakan yang kita belum buat pengumuman. Selain daripada itu, kita bagi 100 juta tambahan untuk Amanah Ikhtiar Malaysia, 100 juta tambahan untuk Tekun, bagi kawasan-kawasan yang terjejas banjir ini, dan kita menangguhkan pembayaran. Agrobank kita tangguh, Tekun tangguh, Amanah Ikhtiar tangguh. Ada beberapa lagi agensi yang menangguhkan pembayaran hutang selepas 6 bulan, lepas tu sambung baliklah bayar hutang. Ada satu persoalan yang ditimbulkan bila kita sentuh tentang banjir ini adalah harapan daripada mangsa-mangsa banjir sendiri, Datuk, iaitu utamanya kepada mereka yang kehilangan rumah. Jadi mereka mengharapkan mungkin kerajaan boleh membina semula ataupun memberi bantuan untuk membina semula rumah mereka ini dalam jangka masa yang secepat-cepatnya, bagi memberi peluang kepada mereka untuk memulihkan semula kehidupan mereka. Datuk. Kerajaan pusat melalui Kementerian Kewangan dia bagi duit lah. Kami di Kementerian Kewangan memberikan peruntukan itu. Kita telah berjanji rumah yang total loss dan rumah yang hancur itu kita nak bina. Satu unit RM48,000 yang bertiang, dan RM40,000 yang tidak bertiang, 660 kaki persegi, 3 bilik dan 2 bilik air. 660 kaki persegi nampak macam kecil, tapi biar dia jadi ibu rumah dululah. Lepas itu mereka ada pendapatan lain, mereka akan tambah bilik, tambah keluasan, dan ini kita telah umumkan, dan ini janji Kerajaan Persekutuan, dan kita akan buat dia, kita akan tunaikan janji ini untuk membantu kesian mereka. Sekarang ini menumpang sama ada di kemah, menumpang di pusat-pusat di PLKN, menumpang di tempat-tempat keluarga. Jadi kita akan segera menyelesaikan perkara ini. Dalam jangka panjang, Datuk, tidakkah kerajaan cuba mencari satu cara ataupun mekanisme di mana mungkin bukan saja hanya membantu ketika berlakunya banjir, tetapi untuk membina sesuatu ataupun memikirkan sesuatu untuk menahan daripada banjir itu berlaku, sekiranya boleh? Itu yang RM893 juta dalam peruntukan bajet 2015 yang kita berikan untuk tebatan banjir ni. Tebatan banjir ni maksudnya dari segi empangan, dari segi pembaikan saliran. Johor banjir tahun 2007, termasuk kawasan Parlimen Seri Pontian. Apa yang kita buat tahun 2008, kita dalamkan sungai, kita luruskan sungai. Ada 5 sungai di kawasan Seri Parlimen Pontian sebagai contoh. Selepas itu sampai sekarang tak banjir lagi, saudara kami. Alhamdulillah kita luruskan, kita dalamkan sungai, dan kita ada jadual yang tertentu untuk menggali parit. Johor ni penuh dengan parit, segala jenis parit ada. Parit kawasan saya ada parit sahur, ada parit puasa. Parit buka tak ada. Lepas itu macam-macam nama parit di Johor. Kita luruskan parit itu, kita gali parit itu, penuh dengan rumput, ada jadual berkala. Akhirnya Johor baru ini tidak banjir seteruk sebagaimana yang sebelum ini. Mungkin negeri-negeri lain boleh belajar sikit sebanyak bagaimana kita mengatur perkara ini.
Kelantan boleh belajar dan sebagainya daripada Johor yang telah terkena banjir besar pada tahun 2007. Okey, kembali semula kepada persoalan tentang ekonomi negara ini. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya dan banyak aspek yang boleh kita bincangkan. Kehilangan pendapatan negara hasil daripada penurunan harga minyak, saya kira merupakan macam Datuk sebut tadi, merupakan satu jumlah yang cukup besar sebenarnya. Tetapi ada juga keyakinan yang ditunjukkan oleh banyak pihak dengan pengenalan apa yang dipanggil sebagai GST mungkin akan dapat memberikan sedikit ataupun banyak pendapatan sebenarnya kepada kerajaan. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini yang akan dilaksanakan pada 1 April nanti? Apakah ini merupakan satu lagi cara sebenarnya bagi kerajaan sendiri untuk menggantikan apa yang hilang disebabkan oleh kejatuhan harga minyak ini? Sebelum kita cerita pasal GST, Sarkawi, kita kena faham ada SST. Ya. Apa benda tu? SST ni ialah sales tax, service tax. Sales tax tu cukai jualan, service tax tu cukai perkhidmatan. Yang sekarang pada saat dan ketika ni dah ada baju yang kita pakai ni semua ada SST 10%. Ya. Yang dikutip oleh custom di kilang baju, di kilang kasut, di kilang perabot, di kilang kereta, di kilang barangan elektrik di rumah kita, ya. 10% dikutip oleh custom. Pada saat dan ketika ini, kilang itu tidak menyerap 10% itu dianggap sebagai kos dan kilang pindahkan kepada pemborong. Pemborong tidak serap, pindah kepada pekedai. Pekedai tidak serap, pindah kepada peniaga. Kita lah pembeli, pengguna yang membeli, termasuk dalam harga baju, termasuk dalam harga pinggan mangkuk, termasuk dalam harga barangan elektrik, termasuk dalam harga kereta, termasuk harga perabot. Segala elemen 10% itu menjadi 15% dan 18%. Apa maksudnya? Kalau harganya RM100, RM10 itu menjadi RM15 dan RM18 dimasukkan dalam harga barangan yang kita beli itu. Itu dipanggil SST, Sales Tax, Service Tax. Rakyat tidak sadar tentang perkara ini. Satu, kerana mereka tidak tahu, maka saya beritahu sekarang, pada saat dan ketika ini kita sudah ada Sales Tax, Service Tax, SST. Selepas ini kita akan ada GST. Kalau mereka kata selama ini kami tidak kena cukai, selepas ini kami kena cukai, tidak betul. Tidak betul sama sekali. Barangan makanan diproses, biskut, keju, mentega, apa lagi ya, mihun, Maggi dan segalanya yang diproses, yang berbungkus dan sebagainya itu, ia ada 5%. Tidak diserap oleh kilang, diambil oleh custom di kilang. Lepas itu kilang serah kepada pemborong, transfer kepada pemborong, pemborong transfer kepada siapa? Kepada pekedai. Pekedai pindahkan kepada pengguna. 5% itu jadi 8%. RM5 jadi RM8, RM50 jadi RM80, termasuk dalam harga barangan itu. Selepas ini RM10 jadi RM15, takkan ada lagi. Yang ada cuma RM6 sahaja, full stop. Tak ada berganda-ganda, tidak ada berlipat-lipat tambahan. Yang 5 jadi 8 takkan ada lagi. Selepas ini yang ada cuma RM6 sahaja. Kalau barangan RM100, 6%. Kalau RM1,000, RM60. Itu sahaja, full stop, tidak ada. Berarti sekarang ini kita kena faham bahawa GST tidak menyusahkan rakyat. Tadi ada disebut, ya. GST tidak menyusahkan rakyat. 54% daripada 994 barang turun harga sebab GST. Kalau orang tanya, kenapa tak turun-turun? Kenapa tak turun? Minyak turun, kenapa harga tak turun? Apabila kita umum GST ni akan turunkan harga barang yang tertentu, 54% daripada 994 barang akan turun. Kenapa akan turun? Kerana sebelum ini SST 10%, lepas ini GST 6%. 10 dengan 6 rendah, maka turun. Kenapa kalau tak turun? Ini persoalan yang penting. Kenapa kalau tak turun? Kerana dalam negara kita ini, perniagaan kita ini dimonopoli, ya. Oleh kerana itu ia perlu dipecah monopoli. Kalau kedai Cina tak turunkan harga, kita pergi kedai Melayu. Kalau ada kedai Melayu lah. Kalau tak ada kedai Melayu, adakan kedai Melayu. Kalau kedai Melayu tak turun harga, kita pergi kedai India. Kedai India tak turun harga, kita kedai mamak. Kedai mamak tak turun harga, kita pergi kedai Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, Melanau, Murut. Tak turunkan harga juga, patah balik kedai Cina.
Tapi jangan ekonomi kita ni dimonopoli. Oleh sesuatu. Apabila dimonopoli, maka ada kartel yang menentukan harga-harga. Walau bagaimanapun, kerajaan mempunyai kuasa. Apakah kuasa yang kerajaan ada? Iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. KPDNKK sedang melaksanakan. Datuk Asal Malik dan teman-temannya sedang melaksanakan perkara ini, menangkap mereka yang sengaja menaikkan harga barang dan untung lebih daripada 25%. Dia sudah melanggar Akta pencatutan ini. Dan satu lagi ialah kita mempunyai kuasa. Pengguna ni ada kuasa. Ada 3 kuasa. Okey, 3 tu panjang tu. Jadi kita boleh sambung nanti. Sambung kita akan berehat. Baru tunjuk nombor 3. Kita akan berehat buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja bersama kami secara live dan eksklusif. Ruang Bicara, kita masih akan terus sembang bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan di Ruang Bicara hari ini. Kita berehat buat seketika. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa. Paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan, juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam, hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara live dan eksklusif di Bernama TV. Kita masih bercakap tentang melindungi ekonomi negara, dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan yang menemani saya di studio Ruang Bicara tadi. Dan tadi pun agak tersekat juga, tetapi 2 talian itu masih lagi sebenarnya kami sediakan kepada anda, 0320594624 dan juga 0320594625. Jadi mungkin saya percaya anda juga ada pandangan dan juga persoalan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya ini, itu Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan. Tadi saya terpotong, tadi Datuk dah pun tunjuk signal 3. Tapi sebelum Datuk menjawab yang 3 persoalan yang nak Datuk bangkitkan itu, ada juga ni kebetulan kita bercakap tentang GST ni tu ya. Pandangan daripada Bank Dunia baru-baru ini menyatakan bahawa mungkin akan timbul sedikit kesukaran untuk kita melaksanakannya kerana dikatakan terlalu banyak senarai barang-barang yang dikecualikan daripada GST. Jadi itu mungkin akan memberi sedikit masalah untuk pelaksanaan GST yang lebih berkesan dan efektif. Tapi itu komen Bank Dunia. Komen Datuk macam mana? Apabila kita pergi pasar raya, ada barangan ada GST, ada barangan tidak ada GST. Tetapi apabila kita pergi membayar, nanti automatic mesin itu akan mengumpulkan yang mana barang ada GST kena 6%, barang tak ada GST tak adalah kena 6% itu. Itu mekanisme yang kita adakan. 3 tadi. Okay. Yang pertama, pengguna ada kuasa untuk melapor. Laporlah kalau ada kenaikan harga yang tidak patut. Yang kedua, pengguna ada kuasa untuk memilih. Pilih restoran yang lebih murah, pilih baju yang lebih murah, pilih harga yang lebih patut, pilih kedai yang lebih baik harganya. Dan yang ketiga, kuasa pengguna ni boleh memboikot.
tiba-tiba dia tak suka pada satu produk, tak suka pada satu kedai, tak suka pada satu keluaran, mereka boleh boykot perkara itu. Itu kuasa pengguna yang ada untuk menentukan. Selain daripada kita ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan yang boleh memastikan harga barang ini terkawal, maka kita ada juga kuasa pengguna yang saya sebut tadi. Dan GST ini mujur dari GST kerana dia memberikan satu pendapatan. Pendapatan negara ini bergantung kepada 3 sumber. Pertama ialah sumber daripada cukai pendapatan dan juga cukai individu, income tax. Itu daripada RM100, RM56. Yang kedua daripada hasil petroleum. Dulu 40% pendapatan negara hasil petroleum, sekarang ini cuma 26%. Mujur 26%. Sebab kita sudah mempelbagaikan ekonomi kita kepada perkhidmatan, kepada pelancongan, kepada pembuatan, kepada ekspor, kepada perkara yang berimpak tinggi. Dan satu lagi sumber pendapatan negara ialah sekarang ini SST lah. SST. Selepas ini SST yang memberi 13 bilion itu sudah tidak ada lagi. Kita ganti GST oleh kerana kaedah GST ini lebih cekap, lebih cekap. Maka dengan GST kita boleh dapat 23 bilion tambahan oleh Perdana Menteri 1 bilion disebut pada 20 hari bulan, jadi 24 bilion GST. Jadi mujur ada GST. Kalau tidak, macam mana kita nak bantu memperbaiki jalan yang rosak, jambatan yang rosak, sekolah yang rosak akibat banjir ini? Bagaimana kita nak memberi RM500? Bagaimana kita nak membuat rumah bertiang 8 kaki, dan bagaimana kita nak membuat segala perkara untuk membantu mangsa banjir di seluruh respon daripada Malaysia. Syarikat-syarikat Datuk yang terlibat ataupun yang layak untuk dikenakan GST, macam mana setakat ini tu? Menakjubkan. Menakjubkan kerana kita jangkakan cuma 150,000 syarikat mendaftar, tapi sekarang dah 305,000 syarikat mendaftar. Double daripada apa yang kita jangkakan. 150,000 jadi 305,000, dan ada 50,000 lagi yang agak degil. Ada juga yang degil, Sarkawi. So tindakan yang boleh ini diambil kita paksa daftar. Paksa daftar. Kalau mereka mendaftar dalam tempoh yang tertentu ini, kita kenakan compound, kena jugalah RM2,000. Okay. Tetapi kalau mereka tidak mendaftar juga, kita akan daftarkan dan mereka akan kena compound sehingga RM15,000. Daftarlah, janganlah kita janganlah compound sampai RM15,000 tu. Kita daftar, jangan nak mengelak-ngelak, jangan nak menyorok. Nak tahu kenapa? Sebab nama syarikat mereka ada dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Mereka nak lagi ke mana? Ada nama, alamat pemilik syarikat dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kita sekarang ini sudah banding senarai Lembaga Hasil Dalam Negeri dan senarai yang custom dah dapat ke belum daftar GST ni. Daripada senarai yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, ada 50,000 lagi syarikat yang patut daftar belum daftar. Tak boleh nak lari dah zaman moden ni. Daftar je lah. Okey, ini persoalan yang dibangkitkan oleh rakan-rakan tu. Tadi Datuk sentuh pasal BRIM, dan kebetulan sekali mereka yang telah pun menerima pembayaran yang pertama tu RM300 mungkin telah pun merasa bersyukur dan juga gembira. Tetapi ada juga rakan-rakan saya, termasuklah juru kamera saya yang betul-betul di depan Datuk ni pun, dia kata dia sampai hari ini tak dapat lagi tu. Di mana masalahnya? Kenapa ini berlaku? Yang akan menerima BRIM ni keseluruhan 7.1 juta orang. Ramai tu. 7.1 juta orang, jumlahnya 53,000 juta atau 53 bilion ringgit. Dan kita telah melanjutkan kemaskini borang BRIM ini sehingga pada 31 Januari 2015 ini. Sepatutnya tamat 31 Disember 2014. Itu gambar sedang kemaskini. Bukan main lagi khusyuk dia menulis. Tu makcik tu dia tak tahu macam apa nak ngisi. Sebabnya borang baru sekarang ini kita ada letakkan nama pewaris. Sebelum ni borang lama tak ada waris. Jadi kalau dia meninggal, kita jadi masalah nak bagi duit tu pada siapa? Jadi ada nama waris. Oleh kerana itu BRIM ini tidak automatik. Kenapa tidak automatik, Syarkawi? Dulu bujang, sekarang dah kahwin.
Kalau bujang RM350. Kalau dah kahwin RM750 atau RM950. Oleh kerana itu dia kena kemaskini borang. Kalau dia meninggal dunia, kita nak bagi pada siapa? Sedangkan sekarang ini kita ada apa yang dipanggil khairat kematian. Meninggal dunia dapat RM1,000, bawa sijil mati, jumpa Bank Simpanan Nasional, bawa kad pengenalan waris, jumpa Bank Simpanan Nasional, isi satu borang, akan dapat RM1,000 mulai 2 bulan 2 ini, dan kemudian RM950 itu kita bagi sekaligus. Tak perlu dia menunggu 28 Mei, tak boleh menunggu 28 September, apa hal nak tunggu, dia dah meninggal dunia. Jadi kita bagi sekaligus. Itu sebab perlu ada nama waris dalam borang. Dan kepada mereka yang mengemas kini sehingga 31 Januari, BRIM yang akan mereka dapat ialah pada 12 hari bulan 2. Bermula 12 hari bulan 2. Patut dia senyum macam tu. Berarti yang dah selesai baru 4.9 juta orang. Ada 2 juta lebih lagi yang belum selesai kerana lewat mengemas kini. Kenapa lewat? Sibuk. Kenapa lewat? Banjir. Kenapa lewat? Ingat automatik. Itulah antara sebab-sebab, dan kita bagi sehingga 31 bulan 1. Di mana boleh dicari ni? Lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran, pejabat daerah yang berhampiran. Pergilah, tanya ADO, tanya kerani, mereka tahulah untuk membantu. Ketua kampung, adun, wakil rakyat, semua boleh membantu tentang pengemaskinian borang. Okey, alhamdulillah. Jadi harap anda fahamlah sahabat saya yang kebetulan menjadi juru kamera kita malam ini di studio. Senyum dia. Dia senyum. Puas hati dia. Dia tunggu 12 hari bulan je tu. Kalau tak dapat juga dia akan jumpa Dato' Ahmad Maslan. Okey, satu lagi persoalan secara serius tu ya. Kalau kita lihat daripada senario dan juga lanskap ekonomi dunia lah, dan kita tidak dapat lari daripada menerima tempiasnya. Ada juga berpandangan dan juga berpendapat bahawa barangkali cara hidup rakyat Malaysia juga perlu berubah dalam menghadapi situasi sekarang ini. Apatah lagi dalam kerajaan sendiri usaha untuk menggalakkan misalnya internal tourism dalam negeri dan sebagainya. Jadi nasihat Datuk lah kepada rakyat Malaysia sendiri untuk menyesuaikan diri dengan cabaran yang sedang kita hadapi sekarang ini, terutama dari segi dan juga aspek ekonomi ini tu. Berbelanja jangan lebih pada pendapatan, Syarkawi. Itu falsafah utama lah, ya. Dan kemudian tambah pendapatan. Saya pernah menyebut di sini juga, saya ingin ulang. Bagaimana cara nak tambah pendapatan? Berniaga lah, berniaga. Berniaga kecil-kecilan, berniaga sederhana yang layak, berniaga besar-besar. Ya, kerana 9 daripada 10 punca kekayaan daripada hasil perniagaan. Kita kalau tidak berniaga, maka kita tidak boleh menambah pendapatan. Berniagalah. Sekarang ni ada berniaga online, tapi jangan tipu lah. Berniaga online, ada orang jual tudung online, jual busana muslimah online, ada jual segala barang online. Lepas itu kita boleh postkan segala barang itu, boleh ambil daripada pelbagai tempat dan boleh hantar kepada pelbagai alamat. Itu sebagai contoh. Suri rumah boleh buat perkara itu. Pergi kursus cari ilmu. Ilmu ini ada di mana-mana. Kita boleh cari kursus-kursus dengan MARA, kursus dengan jabatan, kursus dengan pihak-pihak yang mengendalikan kursus keusahawanan. Terus tambah pendapatan. Pertama, belanja jangan lebih pada pendapatan. Yang kedua, tambah pendapatan. Yang ketiga, agak jangka panjang. Untuk anak-anak kita, beri pendidikan tinggi, beri kemahiran tinggi. Pendidikan tinggi, pendapatan tinggi, kemahiran tinggi, pendapatan tinggi. Itu kaedah untuk kita berubah dari segi kehidupan. Kerajaan berubah dari segi menyusun 55 bilion. Kita kurang 55 bilion. Banyak, memang banyak. Tapi 55 bilion yang kurang akibat daripada harga minyak merosot itu hanya 2% daripada 273.9 bilion bajet 2015. 5.5 bahagi 273.9 cuma 2%. Masalah kita cuma 2%. Masalah kita bukan 12%. Masalah kita bukan 20%. Masalah kita bukan 200%. Masalah kita 2%. Jadi itu sebab Datuk Najib kata Malaysia bukan berada dalam krisis. Kita bukan ekonomi gawat. Masalah kita cuma 2%. Kita menstrukturkan semula bajet 2015 adalah sebab kurang 2% itu.
Dan 2% itu kita dah cari. Di mana kita cari 2% itu? Pertama, 3.2 bilion menggaji semula pemberian geran kepada badan berkanun dan GLC dan tabung amanah kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tangguh program khidmat negara dapat 400 juta penjimatan. Kenapa kita tangguh program khidmat negara? Kerana kalau kita bagi hanya patriotisme, dia cepat lupalah Sarkawi. Patriotisme dan semangat berkobar-kobar ni umpama besi dekat dengan api. Dekat dengan api panas, lepas tu jauh pada api sejuk balik, tidak kekal lama. Oleh kerana itu kita nak bagi kemahiran. Kemahiran, katalah dia ajar komputer, skill, kemahiran komputer dalam masa 3 bulan. Bukan hanya dia patriotik kepada negara, tetapi juga dia ingat selamanya hadir 3 bulan dalam PLKN, maka dia ada kemahiran komputer. Itu yang nak diolah semula. Itu sebab ditangguh. Apabila ditangguh, bukan bermakna staf PLKN tak dapat gaji. Dapat. Gaji jangan risau. 1.52 juta penjawat awam termasuk kat bernama ni. Jangan risau kerana kita bayar gaji sebagaimana ikut jadual. Itu kita tak potong. Yang kita potong lagi apa, Sarkawi? 400 juta tadi daripada PLKN, 3.2 bilion. Satu lagi yang kita potong ialah 300 juta yang pembelian aset yang tidak kritikal. Ni kerusi, meja ni baik lagi ni. Walaupun sempit sikit kerusi ni. Okey tu. Tak payah tukar kerusi ni. Kita nak kena tukar tu, dah teruk soalan tu. Kita akan berehat tu, tapi sebelum kita berehat, kita ambil pemanggil di talian sekarang ni. Daniel dari Kuala Lumpur. Jadi mungkin ada yang menarik daripada Daniel agaknya. Halo Daniel. Halo. Ya. Ya. Okey, saya nak bangkitkan kalau pasal ekonomi saya ingin nak cakap sebab kenapa Malaysia mempunyai sumber-sumber kelapa sawit. Jangan dengar TV. Dengan Petronas ke apa kan, semua sumber kita ada getah ke apa kan. Kenapa saat ini kita terkental dengan ekonomi betul itu keturunan, sedangkan Brunei menggantung pada minyak. Negara itu ia ada masalah, sedangkan Malaysia mempunyai pelabuhan yang begitu luas. Sedangkan Singapura terkenal. Okey Daniel, kita faham. Jadi kepada anda, lain kali kalau anda memanggil kami, jangan dengar suara anda kembali di TV kerana itu mengganggu sedikit. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyak Daniel. Kami faham apa yang ingin anda sampaikan. Jadi mungkin Datuk boleh respon dengan apa yang Daniel bangkitkan itu secepat-cepatnya. Brunei 327,000 je penduduk. Malaysia 30 juta penduduk. Jadi perbandingan itu tidak apple to apple. Kemudian Singapura ni sebesar Kuala Lumpur je kot. Malaysia ni ada Sabah, ada Sarawak, ada Semenanjung yang begitu luas. Jadi keadaannya berbeza, keluasannya berbeza. Brunei orangnya tak ramai. Oleh kerana itu mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang tertentu dibanding dengan Malaysia. Malaysia kawasannya lebih luas daripada dua negara itu, tetapi kita masih lagi bertahan. Kita bukan berada dalam krisis sebagai saya sebut. Masalah kita cuma 2%, 5.5 bilion daripada 27.9 yang kita ingin kurangkan. Harapan kita ialah ekonomi akan kembali dan kita bukan negatif pertumbuhan. Kurang cuma 0.5%. Jangkaan kita 5 hingga 6%, tetapi kita kurangkan sikit. Yang 6% itu pada 5.5, yang 5% itu pada 4.5. Jadi 5 hingga 6% jangkaan pertumbuhan ekonomi tahun ini kita perbetulkan, kita susun semula kepada 4.5 hingga 5.5%.
cuma 0.5%. Ada pandangan dan juga pendapat yang disuarakan oleh pemerhati ekonomi di luar sana tu. Mereka mengatakan kenapa dalam usaha untuk menjimatkan pembelanjaan kerajaan ini, kenapa kerajaan tidak menangguhkan dulu projek-projek yang dianggap mega, projek-projek besar, contohnya seperti kereta api laju KL Singapura misalnya, ataupun pembinaan lebuh raya Pen Borneo sebagai contoh-contoh yang diketengahkan. Mungkin dapat dilengahkan sedikit dan sebagainya untuk menjimatkan sedikit wang negara. Kalau harga minyak masih turun lagi, kita mungkin boleh fikir perkara itu. Tapi setakat ini 48.5 bilion, tidak ada satu sen pun kita kurangkan daripada perbelanjaan pembangunan. Yang kita kurangkan 5.5 bilion itu hanya daripada perbelanjaan mengurus, OE, Operating Expenditure. Yang DE, Development Expenditure ataupun peruntukan pembangunan, kita tidak kurangkan walau satu sen. Kenapa? Kerana Pen Borneo Highway itu amat penting. Ada dalam terminologi ekonomi ini ribbon development. Pembangunan akan menelusuri sepanjang Pen Borneo itu di kiri dan kanan. Dia menjadi katalis kepada pembangunan Sabah sehingga Sarawak. Itu kita jangan tangguh-tangguh lagi, kerana dia boleh mengubah landscape Sarawak dan juga Sabah kepada yang lebih positif daripada sekarang. Kemudian yang kereta api laju, yang LRT dan MRT itu, ia juga pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi. Kerana nak mewujudkan satu kereta api laju, MRT, LRT, dia memiliki ratusan rantaian economic activity ekonomi yang berangkai-rangkai. Sebab untuk mewujudkan satu landasan kereta api, mungkin ada 10-15 barang yang terlibat, akan mengembangkan industri yang berkaitan itu. Jadi kita meneruskan pembangunan, kerana dengan pembangunan dalam teori ekonomi, C plus I plus G plus X minus M. C itu consumption atau penggunaan, I itu investment ataupun pelaburan, G itu government spending ataupun peruntukan kerajaan, X itu export, tolak import. Yang import tidak bagus, itu sebab kita belanjalah barangan buatan tempatan. Ni Sarkawi, baju buatan tempatan, kot buatan tempatan, jam tak kot. Kenapalah Malaysia tak buat jam? Kenapa Malaysia tak buat jam? Pen buatan tempatan. Ini saya sebut buatan tempatan. Beli barangan buatan tempatan, Sarkawi. Saya nampak tai itu tak ada mahal mana. Tak ada mahal mana. Ini buatan tempatan. Cuma kalau kita tukar kerusi, kalau Datuk bagi peruntukan bajet, yang akan ini beli kerusi tempatan bukan kerusi Itali, confirm. Nampak Allah Akbar. Da'i betul lah. Okey tu. Satu lagi persoalan tu ya. Ini juga menarik. Kita akan jadi pengerusi ASEAN tahun ini juga. Ini juga mungkin akan membuka peluang dan juga ruang dari segi ekonomi sebenarnya. Mungkin rantaian perkembangan ekonomi kita bila menjadi pengerusi ASEAN itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyemarakkan lagi perkembangan ekonomi kita di peringkat ASEAN. Ya, bahawa kita ni dilahirkan di dunia, maka dunia ini adalah pentas kita. Jangan pentas kita ni cuma Benot, Pontian, Johor. Itu terlalu kecil pentas itu ya. Pentas kita bukan hanya Johor dan Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Pentas kita ini dunia sebagai pentas kita. Itu sebab Perdana Menteri beraksi dengan baik di Davos dan di mana-mana peringkat ekonomi antarabangsa kita. Perkara yang kita amat hargai. Dia pergi bukan melancong, alang bercuti pun dipendekkan, termasuk saya jugalah. Jadi ASEAN adalah suatu kawasan pertumbuhan ekonomi dunia yang amat dilihat oleh peringkat antarabangsa sana. Antaranya kerana kita kawasan yang stabil, ekonominya stabil, tidak ada banyak masalah dari segi gempa bumi lah apa segala tu, gunung berapi, tak ada banyak mana, taifun, monsun dan sebagainya itu tidak ada, dan kita saling berhubungan antara satu sama lain, penggunaan bahasa yang lebih kurang sama, dan kita mengenali saiz tubuhnya pun lebih kurang sama. Jadi ASEAN adalah satu komuniti yang lebih kurang 600 juta. Kita jangan hadkan produk kita itu jualan hanya kepada 30 juta rakyat Malaysia. Kita luaskan kepada 600 juta peluang di seluruh kawasan ASEAN.
Ini suatu peluang yang amat hebat apabila Malaysia menjadi pengerusi kepada ASEAN pada tahun ini. Baik, tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit saja lagi, Datuk. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Jadi nasihat Datuk lah kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada mereka yang menulis yang bukan-bukan dalam sosial media, menggambarkan seolah-olah ekonomi Malaysia sekarang ini gawat. Ekonomi Malaysia sekarang ini sedang menghadapi masalah. Tetapi tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan dalam usaha yang bersifat ekonomi rakyat itu adalah sesuatu yang harus dibanggakan. People's economy itu masih diberi keutamaan oleh kerajaan. Jadi nasihat Datuk sendiri kepada rakyat Malaysia dan kepada mereka yang memberikan pelbagai tohmahan itu. Asas-asas ekonomi negara kita kukuh. Kita ada fundamental yang kukuh. Antara fundamental itu ialah contohnya kita berteraskan pada ekspor yang pelbagai. Kadar pengangguran kita yang rendah, 2.8%, daripada 13 juta, cuma ratusan ribu yang tidak bekerja, itu pun atas sebab pilihan mereka sendirilah agaknya. Seterusnya, kadar inflasi yang terkawal, itu termasuk dalam asas-asas ekonomi apabila kita menyebut fundamentals. Kadar inflasi sekitar 3% itu terkawal. Negara-negara lain belasan peratus, 6, 9%, cuba kita banding dengan negara-negara lain, kadar inflasi yang orang kata barang naik ini, kita sebenarnya lebih terkawal daripada negara lain. Selain daripada itu, hutang kita juga terkawal. Kita sendiri yang meletakkan shilling 55% kepada KDNK, dan kita tidak melanggar shilling itu. Bukan ditentukan oleh IMF, bukan ditentukan oleh World Bank atau mana-mana pertubuhan antarabangsa. Kita sendiri yang meletakkan, dan kita cukup berdisiplin tentang perkara itu. Apalagi asas ekonomi kita. Defisit kita daripada 3, kita naikkan sikit 3.2, masih lagi terkawal. Dan kita masih lagi dalam landasan untuk bajet berimbang pada tahun 2020. Itu semua adalah menunjukkan asas-asas ekonomi yang kukuh. Jadi jangan risau tentang perkara ini. Kita ada sumber pendapatan yang banyak, negara kita ekspor yang banyak, penyusutan ringgit. Ada orang sebenarnya pengukuhan dolar Amerika dibanding dengan ringgit. Ringgit lebih kurang stabil, lebih baik daripada Australian dollar, lebih baik pada yen, dan juga euro. Kita lebih kurang stabil. Yang mengukuh ialah dolar Amerika. Jangan risau tentang perkara itu, kerana dia mendatangkan kesan yang positif pada ekspor. Kita boleh dan juga dia mendatangkan kesan positif kepada pelancongan, sektor pelancongan. Oleh kerana itu, kita menghebatkan pelancongan sebagaimana mesej yang disampaikan oleh Perdana Menteri pada 20 hari bulan. Dan kita menghebatkan ekspor, dan kita mengadakan pengganti terhadap import, dan kita banyak guna barang tempatan. Semua perkara ini akan menimbulkan kesan-kesan yang positif pada ekonomi negara. Jangan risaulah, kita bukan berada dalam krisis. Ekonomi kita tidak meleset, tidak macam semasa 97, 98 dan 2009, dan kita mempunyai pemimpin yang proaktif, cepat bertindak seawal 20 hari dalam bulan Januari. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kewangan, kerana sudi bersama kita. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya bangkitkan bersama dengan Datuk. Tetapi saya ingin memberi satu janji kepada Datuk. Sekiranya kerusi kami ini ditukar dalam sehari 2 ini, saya akan jemput Datuk datang semula, kerana biarlah Datuk yang meresmikan satu kerusi ataupun 2 kerusi baru di studio Ruang Bicara ini. Itu janji kami di Ruang Bicara ini. Baiklah. Okey, Syakawi, terima kasih. Bernama TV, terima kasih banyak, dan penonton di luar sana, terima kasih. Jangan risau, ekonomi stabil, dan kita masih ada kerja, kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Kita jumpa lagi live dan eksklusif Ruang Bicara di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum. Mazid.